Yang pertama, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah, sahabat-sahabat yang bersama dengan dia tegas dengan kafir penentang Islam, berkasih sayang sama mereka. Kata ulama tadabbur, min haqqil muslimin, menjadi tanggungjawab umat Islam sepanjang zaman mesti ada dua sifat ini. Sifat apa? Sifat berkasih sayang dengan sama-sama Islam, tegas dengan penentang Islam. Orang menentang Islam jangan duduk lunak dengan dia. Mereka boleh berpura-pura bersama dengan kita, tapi bila mereka dapat kedudukan, dia akan hentam kita. Hati-hati tuan-tuan. Mari baiklah kita sama-sama Islam, kita mantapkan ukhuwah, kuatkan silaturahim sama-sama keluarga, rapatkan ukhuwah, saf umat Islam diperkasakan, diperkuatkan, dan menjaga mereka daripada disakiti oleh orang-orang yang bukan Islam. Dengan orang Islam pula, dengan non-Muslim yang bukan, yang menentang Islam, kita mesti tegas. Jangan duduk main lunak-lunak, tak apalah, toleransi, no toleransi. Non-Muslim yang tak menantang, tak ada masalah. Baik, dalam ayat ini tulis faedah yang kedua, Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ulama tadabbur kata kita kena beza di antara cerita, menyebut cerita hal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggil Nabi. Tengok dalam ayat surah An-Nur, surah An-Nur ayat 62, Allah kata la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Jangan jadikan panggilan kita kepada Nabi macam kita panggil kawan kita. Muhammad. Lah. Kita kena panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habiballah, panggil. Ya Muhammad, ya Ahmad, la. Itu tidak beradab. Tidak beradab. Sebab apa? Allah SWT tak panggil Nabi dengan nama. Berbeza dengan Nabi lain. Nabi lain dia panggil nama. Ya Adam, ya Nuh, ya Musa, ya Isa, ya Nuh. Nabi dia panggil nama. Tapi bila sampai ke Nabi, la. Allah kata ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Dia tak panggil nama. Itu adab. Sebab itulah kalau ada orang buat selawat ke zikir ya Muhammad, ya Ahmad, jangan ikut. Itu nama dia orang yang tidak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada keterangan para ulama yang menyebut tentang itu. Jadi kita kena beza. Ketika Allah cerita tentang sifat Nabi, dia kata Muhammad. Tengok dalam ayat ni, Muhammadur Rasulullah. Dalam suratul Ahzab ayat 40, Allah kata ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad bukan bapa pada laki-laki. Mana laki-laki tua, tak ada. Anak dia semua laki-laki mati muda, mati kecil. Dalam surah Ali Imran ayat 144, Allah kata wa ma Muhammadun illa rasul. Tapi bila panggil, Allah kata ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul. Kesimpulan dianya maqam al-mukhatabah, bila nak panggil dengan jawatan. Wa maqam al-akhbar, cerita boleh sebut nama. Kita ingatlah, kita kena ingat ini kaedah besar yang telah digariskan oleh para ulama ahlus sunnah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat inilah kata di para ulama salah satu daripada tanda kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk maklumat yang lebih detail, lebih jelas, saya syorkan tuan-tuan dan puan-puan beli buku yang saya terjemahkan. Nama dia 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 41 kelebihan Nabi. Itu dia panggil ayat yang
kita kena baca buku. Kita 41 kelebihan Nabi berbanding dengan Nabi yang lain, bukan banding dengan kita. Kita ni tak masuk dalam rekod perbandingan, banding dengan para anbiya yang lain. Baik, kita pindah kepada faedah yang ketiga. Liyaghidha bihimul kuffar. Allah kata, bila ramainya para sahabat yang berkasih ini nak menyakitkan hati orang kafir. Kata ulama tadabbur, fa mughayazatul kuffar ghayatun mahbubatun lirabbi. Menyakiti orang kafir yang menentang Islam itu salah satu daripada objektif kita berlawan dengan dia. Apa? Berlawan dah sudah senang, tilak biar dia sakit hati. Fa muwafaqatuhu fiha min kamalil ubudiyah. Maka kita ikut apa yang Allah Taala sebut di sini, menyakiti, berlawan dengan orang kafir itu salah satu daripada tanda pengabdian diri kepada Allah dan telah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya segala perkara yang orang kafir buat, kita kena menyalahi. Ni zaman globalisasi, terbalik pula. Semua benda hak kafir buat, kita kena ikut. Ini bahaya. Dia panggil zaman kita ni, dia panggil zaman globalisasi ataupun dia panggil zaman aulamah. Orang panggil zaman langit terbuka, zaman dunia tanpa sempadan. Itu istilah yang diguna, tapi definisi yang paling tepat yang anda dengar daripada Syekh Wahabah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Maknanya globalisasi itu senang je definisi dia. Orang putih nak suruh kita buat apa yang dia buat, nak suruh kita pakai apa yang dia pakai, nak suruh kita makan apa dia makan. Sekarang ni sudah terjadi. Habis pakaian kita macam orang putih. Orang putih pakai seluar carilah juga atas lutut. Orang putih pakai baju tak cukup saiz juga. Anak-anak orang Islam pun nampak bulu ketiak juga pakai baju. Orang putih makan ayam goreng dengan gambar kepala orang tua. Kita di sini pun nak makan ayam goreng cari kepala orang tua tu juga. Sudah. Ini dia panggil bahasa globalisasi. Kita kena lawan. Salah satu daripada contoh menarik. Hadis ni panjang, anda ringkaskan. Hadis Nabi kata sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza syakka ahaduhum fi salati." Apabila kamu syak dalam solat, 3 ke 2, kita jadikan 2. Tambah 1 rakaat lagi. Kemudian Nabi kata apa? Apabila selesai solat, hendaklah kamu sujud sahwi, 2 kali sujud. Turghimani anfas syaitan. Sujud sahwi itu nak memalukan muka syaitan. Ada riwayat kata targhiman lisyaitan, kerana nak malu muka syaitan. Hadis ini rawahu Muslim. Jadi nak malu muka syaitan, mu ni kacau syaitan, mai kacau aku, tak, aku sujud lagi. Sebab syaitan ni tak suka sangat kepada sujud. Syaitan dia tak suka sangat pada sujud. Kerana sujudlah dia terpelanting dihalau keluar daripada syurga. Maka kita perbanyakkan sujud, kita nak lawan dengan dia, dengan syaitan. Bila pergi Mekah, semalam kita dah cerita, kenapa buka bau kanan? Les, kenapa? Sebab targhiman li syaitan, syaitan yang ajar kepada Quraisy supaya serang hendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mari hari ni pun walau kita tak nampak syaitan, Quraisy dah tak ada, kita tetap buka bau. Sebab apa buka bau? Kerana nak lawan syaitan. Menarik ni. Hak mana syaitan suka buat. Ada cerita, nak dengar ke tak? Orang ni dia bernazar. Dia kata kalau dia isap okok, dia nazar nak berhenti okok. Kalau dia isap okok sebatang, dia kena sedekah ke tabur masjid RM1. Akhir sekali satu hari dia kena sedekah RM10 sebab 10 batang. Tapi tak berhenti juga merokok. Sebab syaitan mari bisik, mu lagi banyak mu isap okok, lagi banyak kau sedekah, isap banyak lagi. Bijak syaitan. Dia masuk jarunya begitu halus. Dia pergi jumpa Tok Syekh dia, Syekh, saya ni makin hari makin banyak kena sedekah ni, sebab syaitan suruh sedekah banyak, makin kuat isap okok. Syekh kata, salahmu. Syaitan yang dia paling takut sujud. Mu bernazar, ya Allah, sekiranya aku isap sebatang, 2 rakaat sujud. Tak ada 5 hari. Syaitan kata, betul awak, asyik dia sujud je, asyik dia solat je. Sebab syaitan tu marah dengan solat. Jadi siapa-siapa nak berhenti rokok,
bernazalah dia solat. InsyaAllah tak lama lagi syaitan akan lari daripada dia. Tapi kalau orang lain tak, dia kata lagi banyak sedekah, lagi banyak, lagi kena kuat isap okok banyak. Baik, kita berhenti setakat dulu. Kita pergi kepada yang keempat. Allah Ta'ala dalam ayat ini, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kata di para ulama, fadlan minallahi, ya bertaruna fadlan minallahi wa ridwana. Ulama kata yashhadul Quran biridallahi anis sahabati wa sana'i alaihim. Ayat Quran ini telah menetapkan bahawa Allah Ta'ala redha kepada para sahabat Nabi dan Allah Ta'ala puji mereka. Allah Ta'ala puji mereka. Ini betul-betul kita punya kedudukan sahabat begitu jelas. Kita kena puji sahabat, jangan keji, jangan keji. Maka sahabat Nabi mempunyai dua sifat yang begitu jelas, asyidda' alal kufar, ruhama' ubaidhum. Dua sifat ni mesti ada kepada kita sebagai pendakwah. Pendakwah kena ada dua-dua. Pendakwah kena ada dua sifat. Jangan sayang yang kafir saja. Orang Islam berkelahi, jangan kelahi dengan Islam, sayang yang kafir. Tidak, sama sekali. Dua-dua kena ada. Yang terakhir Allah Ta'ala sebut di sini, dalam ayat Tuhan kata apa? Dalam ayat ini Tuhan sebut wallazina ma'ahu, orang yang bersama dengan Nabi. Dia tak sebut siapa dia, Abu Bakar, Umar ke siapa. Maka kata di para ulama, al-mubham, orang yang tidak dikenali, la yuqbalu hadisuhu hatta yu'lama man huwa. Orang yang tidak dikenali tidak diterima hadis dia kecuali dikenali. Siapa awak? Maknanya, kalau orang tu mengaku guru saya ajar, wajib pada dia menyatakan siapa guru awak. Kita nak tengok gurumu siapa. Ni tidak saya tarik balik saya punya ucapan, tapi nama guru dia dimubhamkan. Kita kata ini satu talbis ataupun tadlis, nak mengelirukan orang. Sebut guru awak siapa, baru kita boleh tahu. Kecuali al-mubham minas sahabah. Adapun sahabat yang tidak dikenali nama dia tapi confirm dia ni sahabat, la yadurru, tidak memberi kesan. Karena itu kita tengok banyak di kalangan dalam hadis dia kata apa? Ja'a rajulun, sa'ala rajulun ila nabi. Seorang lelaki tanya Nabi, siapa dia, nama dia. Bahkan ulama hadis cari korek tak jumpa pun nama. Kata ulama hadis, mubhamus sahabatu la yadur. Makna sahabat ni walaupun kita tak kenal nama, tak tahu siapa dia, itu tidak memberi kesan. Sebab ulama kata la tadurru jahalatu bi'aini sahabat ba'da subuti suhbatihi. Syaratnya memang sabit dia tu sahabat Nabi, maka nama dia kalau kita tak kenal pun tidak menjadi masalah. Alhamdulillah. Kenapa? Li'anna sahabata kulluhum udulun thiqatun bi syahadatillah. Sahabat itu adil, dipercayai dengan saksi daripada Allah Azza wa Jalla. Kecuali beberapa orang yang pelik-pelik, maka tidak. Jadi maka di sini ayat ini, ayat akhir surah Al-Fath ini, raddun 'ala Rafidah, menolak kejahatan puak-puak Rafidah, puak Syiah yang menghina para sahabat, yang mengutuk sahabat. Allah Ta'ala puji, kau hina. Maka kita mengatakan mulah puak Syiah, orang makhluk yang hina di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita orang beriman ni jangan cuba nak mendekati puak-puak Syiah. Sebab apa? Sebab tidak ada faedahnya kita mendekati mereka. Sebagai penamat, satu kerja, dia panggil kerja khusus kepada para pelajar tadabbur suratul Fathi. Ada satu kerja, tulis. Siapa dia boleh jawab, orang ni bijak. Siapa tak boleh jawab, tidak mengurangkan darjat. Teruskan sambung kita belajar lagi ayat suratul Hujurat dalam siri yang akan datang. Apa dia soalan? Dalam tafsir Al-Alimi, dia kata apa? Qad ijtama'a huruful mu'jam. Terkumpul huruf mu'jam 29 huruf dalam ayat ini. Ayat Muhammadur Rasulullah sampai ke akhir ayat ini terkumpul semua 29 huruf.